Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar UKQF 2082 Seksyen 9. So, ini adalah slide lecture video untuk lecture bertajuk Managing Organisation Part 1. Okay. Okay, so saya nak menceritakan berkenaan dengan pengalaman saya sebagai pengarah CS Nano dan juga penasihat ataupun pengarah dalam program-program yang lain, sebab ini melibatkan pengurusan organisasi, managing organisation. Okay, so saya pernah menjadi penasihat kepada kelab mahasiswa di bawah JKM Kolej 10, pengarah kepada program saintis agenda Nobel. Ini tahun 2014-2015, dulu FBME, Fakulti Bioscience and Medical Engineering. Sekarang ini Department of Biotech tu dia pergi masuk ke Fakulti Sains sebagai Department of Biosciences, bawah Fakulti Sains lah. Saya juga pernah menjadi Research Group Leader ataupun Ketua Kumpulan Pendidikan lah, Novel Method Research Group. Dan ini antara yang pengalaman yang signifikan lah untuk saya. Saya pernah menjadi Ketua Jabatan untuk Jabatan Biotech, Department of Biotech and Medical Engineering. Yang Department of Biotech ni dah tak ada dah sekarang ni. Okay, ni yang pergi ke Jabatan Bioscience for the Science. Dan sekarang ni daripada tahun 2019 hingga sekarang saya menjadi pengarah Center for Sustainable Nanomaterial, Nano. Dan untuk tugasan yang lain pun saya sebenarnya adalah pengerusi Surau Aroyan, Taman Seri Pulau Perdana, Taman Seri Pulau Perdana 2 dan juga chairman ataupun pengerusi Malaysia Zoolog Association, silap ni, Malaysia Zoolog Association ataupun Persatuan Zoolog Malaysia, dan program leader of Transdisciplinary Research Program. Jadi saya banyak memegang jawatan sebagai pengarah lah ataupun ketua dalam satu organisasi. Jadi sebenarnya dalam sebagai organisasi, sebagai pengarah ataupun ketua satu organisasi ni, kita nampak satu organisasi itu dalam bentuk bird's eye view. Cuba tengok dalam gambar ni. Ini gambar mata lah, maksudnya gambar mata burung. Okay. Dan bila burung ni dia terbang, okay, dia akan nampak keseluruhan daripada kawasan tu. Kalau kita tengok, ini bukan drone lah. Ini bukan burung punya capture lah, itu drone. Guna drone nak menunjukkan yang kita ni sebagai director ni, kita tengok big picture secara keseluruhan. Dan kita pun sebagai pengarah ataupun ketua ni, kita ada general perception untuk semua pekerja-pekerja yang ada kat bawah tu. Dan fungsi utama untuk director ni ialah supaya kita dapat mencapai goals ataupun goals tu kat sini bukan impian. Setiap orang mesti mungkin ada goals. Goals tu macam impian, tapi goals ni lebih kepada apa yang kita nak capai untuk organisasi kita. Okay? Kalau organisasi tu berkaitan dengan fellow di college, jadi goals dia untuk untuk melaksanakan sesuatu program. Okay? Dan menghasilkan program, menghasilkan pelajar-pelajar yang baik, yang mempunyai generate skills yang baik. Itu biasalah, itu goals lah. Dan untuk CS Nano ni, Center for Sustainable Nanomaterial, kita ada banyak goals, banyak perkara-perkara yang kita perlu achieve. Contohnya macam kita perlu ada collaboration bersama dengan agensi pendidikan yang lain. Okay, dan kita perlu ada collaboration bersama dengan peringkat kementerian, contohnya macam tu. So those are the goals lah. Okay, goals ni boleh jadi banyak atau boleh jadi satu ataupun dua saja. Okay, jadi sebagai director ni ataupun pengarah, kita sebenarnya menguruskan sesuatu organisasi. Okay, dalam satu organisasi tu ada different level of position lah. Okay, mungkin saya berada dekat atas ni, ataupun mungkin kat atas ni adalah orang atasan saya. Contohnya macam NC, TNCPI, Timbalan Chancellor. Kat bawah ni mungkin ada beberapa orang dekan. Lepas tu saya dekat tengah-tengah ni lah. Dan bawah-bawah saya pun ada beberapa orang yang bekerja di bawah saya lah. Masuk bekerja di bawah saya tu maksudnya saya perlu menilai mereka ni setiap tahun. Setiap tahun tu di UTM ni kita ada laporan penilaian prestasi tahunan. Jadi saya menilai mereka dan saya menilai mereka punya kerja. So setiap daripada position ni pula ada different task, different tugasan-tugasan yang perlu dibuat. Okay, dan
untuk sebagai lecturer contohnya, kita perlu sediakan slide, perlu ada pendidikan yang perlu dijalankan, kita perlu menyelia pelajar-pelajar, kita perlu mengadakan kolaborasi bersama dengan agensi yang lain dan bermacam-macam lagi. Okey, kerani pun ada dia punya tugas-tugas dia masing-masing lah. Okey. Jadi apa yang saya nampak daripada managing organisation ni, perkara penting ialah kompetensi ataupun usaha setiap individu ataupun setiap position ataupun setiap pekerja untuk menghasilkan suatu tugas dengan baik. Jadi untuk menghasilkan tugas dengan baik itu kita panggil dia competence ataupun kompetensi, atau dalam English ni competence lah. So kalau tengok dia punya definition of competence tu, kita ambil yang atas je, bawah tu tak perlulah. The ability to do something successful or efficiently. So ada keyword dia ability to do something, maknanya kebolehan untuk menjalankan satu benda secara berjaya dan juga secara efisien, secara berkesan. Ini salah satu ayat dia, cost to improve the competence of staff. So dia berkaitan dengan pekerja, kompetensi satu staff. Dan ini adalah sinonim untuk competence, ada capability, kebolehan, ability, kompetensi, capacity, proficiency dan macam-macam lagi lah. Jadi kompetensi ini sebenarnya penting kepada setiap pekerja dalam sesuatu organisasi. So ini adalah saya tunjukkan sikit berkenaan dengan competence tu. Competence tu sebenarnya digunakan untuk mengukur performance sesuatu kerja. So kalau ikutkan human resource HR menggunakan kaedah competence ni untuk menilai seseorang pekerja itu sama ada mereka ni competence ataupun tak. So kadang tu untuk kenaikan pangkat pun dia akan tengok berdasarkan kompetensi seseorang tu lah. Ataupun nak bagi dapat kerja daripada dia kontrak, nak bagi kepada staff tetap, dia pun akan lihat daripada sudut competence. Jadi sebenarnya competence ni sangat penting untuk kita develop. Sebenarnya kita boleh develop competence ni daripada kita belajar lagi. Daripada kita belajar degree ni, mungkin nanti ada yang buat master, yang buat PhD, ataupun mungkin setakat degree sajalah. Jadi masa degree ni dah improve dia punya competence. So macam mana cara nak improve competence ni? So dekat sinilah. Sebelum tu kita tengok dulu apa beza antara orang yang kompeten ataupun tak. Okey, saya tak nak bandingkan orang competence dengan orang yang tak kompeten. Saya bandingkan orang yang competence dengan highly competence. Okay, a highly competent workers are those can complete the given task effectively in a given short period. So itu pandangan saya sendiri terhadap orang yang betul-betul mempunyai kompetensi yang tinggi. Sebab setiap orang boleh menghasilkan satu tugas, boleh melaksanakan satu tugas, boleh menyiapkan satu tugas. Tapi kadang tu dia bagi tugas yang kita bagi dalam masa sepatutnya boleh siapkan dalam 2 hari, dia siapkan dalam seminggu. Kadang tu dia siapkan dalam masa sebulan. Lepas tu dia punya kualiti kerja pun tak bagus. Jadi dia kompeten, boleh buat kerja tapi tak highly competent lah. Jadi dalam satu organisasi tu, apa yang saya nampak, ada orang yang memang highly competent. So which is really good. Ada orang yang hanya competence. Kalau orang yang tak kompeten langsung, biasanya dia tak akan bekerja. Dia akan duduk rumah aja. Okay? Jadi sebab tu saya comparekan antara highly competent dengan competence. So highly competence ni dia boleh menyelesaikan suatu tugas. Competent pun sama, boleh menyelesaikan tugas. Beza dia, highly competence ni minimal supervision, okay, excellent results, excellent attitude, high performance. Tapi untuk competence ni macam more supervision is needed to complete the task. Average result, attitude, performance tu macam average, biasa-biasa sahaja. So kita nak bentuk macam mana? Kita nak kalau boleh semua pekerja-pekerja ataupun kita sendiri mempunyai kompetensi yang tinggi. Okay. So macam mana kita nak improve ataupun develop competence ni? Okay. Ini dia. Okay. So masa kita belajar lagi ni, kita dah ambil risiko dah. Risiko untuk kita keluar daripada comfort zone kita. Apa maksud comfort zone tu? Comfort zone tu maksud dia, kita selesa dengan apa yang kita ada sekarang ni. Kita tak nak keluar. Kita tak berani untuk keluar daripada comfort zone. Kita tak berani untuk menjadi leader. Kita tak berani untuk membuat sesuatu yang bukan daripada kita punya expertise. Okay, kita mungkin bukan orang komputer, so kita pun tak naklah fokus kepada aplikasi-aplikasi yang ada kat dalam komputer. Contohnya lah, kita hanya suka menggunakan Excel je contohnya, tapi kita tak
suka menggunakan apa nama, software-software yang lain. Contohnya macam SPSS ke, ataupun apa nama tu, saya pun tak ingat apa ni untuk ni lah, untuk nak dapat count dengan statistik punya ni. Okay. Lepas tu kita mungkin suka menggunakan PowerPoint je, kita tak suka menggunakan Adobe contohnya lah. So itu adalah comfort zone kita lah. So kita keluar daripada comfort zone, dan sometimes bila kita keluar daripada comfort zone, itu yang menyebabkan diri kita ni lagi bagus, lagi meningkat lah. So kalau tengok daripada quotation yang ada kat sini ni, quote daripada sini, be brave and try new things, you need to step out of your comfort zone in order to become stronger and grow. And then dekat sini, sometimes kita bagi alasan, maybe later, maybe tomorrow, someday, next year. Sebenarnya kalau boleh kita kena buat dalam masa sekarang. Okay, saya letakkan SMART ni, okay, ini specific, S stand for specific and measurable, A attainable, R realistic, and also T time bound. So bila kita nak achieve sesuatu tugas tu, kita mungkin boleh fikirkan dengan cara SMART, dengan adanya elemen-elemen untuk SMART ni lah. Okay. Okay, so sebagai as a summary untuk kenaan dengan managing organisation ni, okay, berdasarkan saya punya pengalaman sebagai director ataupun ketua jabatan, apa saya lihat ialah setiap daripada individu pekerja bawahan saya ni, okay, mereka ni boleh buat kerja, tapi dia punya level of kompetensi tu berbeza. So siapa yang akan berjaya? Mereka yang berjaya ialah orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi, highly competence lah. Okay. Bila highly competence ni, dia akan menyelesaikan suatu tugas tu dengan baik, dengan excellence, dengan masa yang kurang. So biasanya orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi ni sebenarnya orang yang juga bermotivasi tinggi dan orang yang kurang bermasalah lah. Okay. So saya selalu minta untuk subordinate. Subordinate tu maksud pekerja saya untuk improve dia kompetensi, untuk membuat sesuatu kerja tu di luar daripada bidang masing-masing. So kalau mereka tu sebagai pegawai sains, mereka boleh buat sesuatu berkaitan dengan video contohnya. Okay. Sebab itu pun sebenarnya ada tugas juga sebenarnya. Tugas juga, bukannya kita hanya jadi pembantu makmal saja, tapi kita boleh buat beyond that pembantu makmal. Okay. And then after that, because of the highly competent workers tu, kita akan achieve the goals lah together. Okay. So inilah masanya sebenarnya untuk korang semua untuk meningkatkan kompetensi kerja, okay, pada masa sekarang, dan nanti bila dah kerja nanti akan jadi lebih senang. Okay. So with that, thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera.